Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita bersama saya USA, Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Kali ini di bahagian akidah. Di bahagian akidah, pelajaran 11, unit 1, iaitu Allah Maha Kaya Pengurnia Rezeki. Unit 1 ni di bawah tajuk Al-Ghaniyyu. Al-Ghani, iaitu Allah Maha Kaya. Terus kita pergi kepada objektif pembelajaran. Mengetahui maksud dan bukti Allah Al-Ghani. Dapat tahu maksud dan juga bukti Allah itu bersifat dengan Al-Ghani. Kemudian, menjawab soalan kebat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita terus pergi kepada perbincangan tajuk Allah Al-Ghani. Maksudnya, dari sudut bahasa, tidak memerlukan kepada yang lain. Al-Ghaniyyu yang maha kaya di sini maknanya seseorang itu tidak memerlukan kepada yang lain. Allah itu tidak memerlukan kepada yang lain. Kita, kalaupun kita kaya, kita tetap perlu kepada orang lain untuk membantu hidup kita. Mungkin kita ada banyak harta, tetapi dalam masa yang sama kita perlu kepada bantuan orang lain untuk masak pada kita. Perlu untuk pada bantuan orang lain untuk cuci pakaian kita. Ini kita perlukan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kaya dia tu. Kalau kita nak faham dari sudut bahasanya, tidak memerlukan yang lain, tak perlu kepada sesiapa pun. Kita lihat dari sudut istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Allah tidak perlu kepada bantuan kita. Allah tidak perlukan apa-apa. Allah tidak perlukan manfaat apa-apa pun daripada kita sebagai hamba-Nya ini. Terus kita pergi Allah Al-Ghani, dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Dan Allah jua yang maha kaya dan kamulah yang memerlukan. Betul ya Allah. Engkaulah yang maha kaya. Kami ini fuqara. Kami ini orang fakir. Kerana kami tidak punya apa-apa yang ada di atas muka dunia ini. Daripada harta-harta kami ya Allah. Dia adalah pinjaman semata-mata. Pinjaman daripada Allah. Hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa-apa harta di atas muka dunia ini. Maka kerana itu kita dipanggil sebagai fuqara. Kita ini orang miskin. Kita ini orang yang memerlukan. Bila mana kita memerlukan, kita perlu kepada siapa? Kita sangat perlu kepada Allah yang maha kaya. Orang miskin perlu kepada orang kaya. Kita sedar bahawa kita adalah orang miskin. Miskin di hadapan Allah. Maka kita sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Untuk kita meminta, berdoa apa saja yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti Allah bersifat Al-Ghani. Bukti Allah kaya. Mana buktinya Allah kaya? Allah menguasai seluruh makhluk di langit dan di bumi. Dia kuasai. Hak milik dia. Seluruh makhluk di langit dan di bumi. Makhluk ni jangan fikir manusia saja. Makhluk ni jangan fikir jin ke apa saja tak. Makhluk ni semua benda yang dibuat. Bumi makhluk, pokok makhluk, tanah makhluk, emas makhluk, platinum makhluk. Apa saja yang bernilai itu, semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal ghani. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang maha kaya. Ustaz terjemah. Lahu ma fis, lahu, hak miliknya lah. Benda yang ada di langit 7 lapis langit tu, atau lebih lagi daripada tu, milik Allah. Wa ma fil ard. Yang ada dalam bumi,
semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah kayanya Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, semua makhluk sentiasa berhajat kepada Allah. Firman Allah, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, sedar dirilah kamu. Kamu tu miskin, kamu tu fakir ilallah, kepada Allah. Kamu itu tak ada apa-apa, semuanya milik Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itulah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi bila kita sedar kita ni miskin, kita ni merupakan bukan setakat miskin, kita ni merupakan fuqara, orang fakir. Apa beza fuqara dengan miskin? Orang miskin ni dia dapat, kalau kerja dapat duit cukup-cukup atau kurang sedikit sahaja daripada keperluan hidup dia seharian. Itu orang miskin. Kalau dia perlukan setiap hari RM100, maka dia dapat 100, dia dapat 80, dia dapat 70. Bersilih gantilah pendapatannya. Kerana itu dia dinamakan orang miskin. Tapi fuqara macam mana? Orang fakir dia perlukan RM100 sehari, dia dapat RM10 je, dia dapat RM20, paling-paling pun RM30 je dia dapat sehari. Jadi dia ini termasuk dalam fuqara, sangat perlu. Dia perlu, kalau di dunia ni dia kena minta bantuan. Sebab apa? Dia tak mampu untuk dapatkan pendapatan yang boleh menyara keluarganya. Maka begitulah kita ini, fuqara ilallah, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kena sentiasa minta. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita dari limpahan kekayaannya, menjadikan kehidupan kita lebih selesa dengan harta pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Amalan untuk melepaskan diri dari hutang ataupun nak suruh kita ni jadi orang yang taklah jadi miskin sangat atas dunia ni. Kita ni taraf fuqara dah dengan Allah, tapi kita nak kehidupan kita ini selesa lah atas dunia dengan harta pinjaman Allah SWT. Maka rajin-rajinkanlah diri untuk kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Okay. Ya Allah, ikfini, cukupkanlah aku, bihalalika, daripada yang halalmu, an haramik, daripada yang haram. Ya Allah, cukupkanlah aku ni, kalau dapat berapa-berapa, biar halal je, tak payah ada yang haram. Waghnini bifadlik, dan juga kayakan aku dengan limpahanmu, kurniaanmu, amman siwak, daripada yang lain. Jangan aku ni mengharapkan kepada yang selain daripadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Okey, seterusnya, bukti Allah tidak berhajat kepada ketaatan yang ni, Allah tidak berhajat kepada ketaatan makhluk ni sebagai bukti bahawa Allah Maha Kaya. Allah tidak berhajat pun kepada kita untuk taat. Tapi kita taat tu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Kita tengok di sini. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan dalam satu hadis kursi. Kita ulang balik. Apa dia hadis kursi? Hadis yang Rasulullah mengajuk cakap Allah. Rasulullah bercakap bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinamakan hadis kursi. Kalau Rasulullah sebut aku tu bukan Rasulullah, aku tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Rasulullah bersabda melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita katakan firman Allah, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, kalau sekiranya awwalakum, orang awal kamu siapa? Nabi Adam. Wa akhirakum, dan orang terakhir siapa? Tak tahu lagi. Wa insakum, atau kamu ini manusia. Wa jinnakum, ataupun kamu itu jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, keadaan kamu itu bertakwa seperti hati seorang lelaki di kalangan kamu. Siapa dia? Iaitu Rasulullah.
kamu ni bertakwa, taat, patuh, beriman sebagaimana iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan kamu tu begitu, semua sekali, daripada orang pertama sampai orang terakhir, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidak menambah sesuatu pun daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maknanya Allah tak untung pun kalau semua orang jadi macam Nabi Muhammad, taat pun, solatnya banyak, zikirnya banyak, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, pun ianya tidak menambah sesuatu daripada kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah, kita yang perlukannya, dia tidak perlukan kita. Cuma dia perintahkan kita agar kita ini menjadi hamba yang taat kepada perintahnya. Okey, sila lihat kepada terjemahan sini. Ustaz dah terjemah tadi. Okey, Ustaz paparkan untuk rujukan sahaja. Terus, bukti lagi, Allah mencukupkan keperluan makhluk dengan kurniaannya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika kamu itu fuqara, mudah-mudahan Allah SWT kayakan kamu dengan kelebihan atau kurniaan daripadanya. Baik. Soalan kehebat. Kekayaan manusia tidak boleh menandingi kekayaan Allah. Pasti, memang kita cukup yakin bahawa kekayaan kita tidak boleh menandingi kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemukakan hujah anda bagi menyokong penyataan di atas. Sekali lagi, soalan kehebat. Soalannya adalah kenapa, bagaimana? Kenapa kekayaan manusia tidak boleh menandingi kekayaan Allah? Itu soalannya. Okey. Terus. Kekayaan Allah adalah mutlak. Tu kenapa? Kita ni kaya, kita ni nisbah sahaja. Allah bagi kita banyak, maka orang pun panggil kita orang kaya. Tapi bila mati, harta jadi milik orang lain. Kaya kita tidak mutlak. Jadi kekayaan Allah adalah mutlak kerana Allah tidak memerlukan bantuan sesiapa pun. Kita ni kaya kita. Kaya kita tu cuma orang panggil, sebab orang nampak kita banyak harta je. Tapi kita tetap perlu bantuan daripada orang lain. Jadi, kekayaan Allah adalah mutlak kerana Allah tidak memerlukan bantuan sesiapa pun. Kesannya, makhluklah yang perlu tunduk dan memohon kepadanya. Kalau dah sedar begitu, maka makhluk ini perlu tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah yang Maha Kaya agar hidup diredainya. Agar hidup kita diredai oleh Allah. Bila hidup diredai oleh Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki dan keluasan hidup kita dalam dunia ini. Jadi, sebelum berakhir, kita ada satu prisma ilmu. Ibnu Kathir mentafsirkan ayat 27 surah Asy-Syura. Ustaz tak datangkan ayatnya di sini. Apa katanya? Seandainya Allah memberi rezeki kepada hamba-Nya lebih daripada keperluan, tentu mereka akan melampaui batas dan sombong terhadap orang